Selamat pagi dan salam sejahtera. Ringkas edisi 18 Februari 2021. Anda bersama dengan saya Jessica Chung. Kita teruskan dengan perincian berita. Masyarakat Mirik kini memiliki sebuah buku daftar kata bahasa dikenali sebagai Bub Ida Itai. Buku terbitan Persatuan Jati Mirik itu usaha memelihara bahasa tersebut daripada pupus. Menurut Presiden Persatuan Jati Mirik, Dato' Abdillah Abdul Rahim, buku itu juga sebahagian usaha pihaknya memanfaatkan dana yang telah diterima daripada Kerajaan Sarawak. Selain memelihara bahasa Mirik, buku tersebut diharap mencetus semangat kepada masyarakat tersebut untuk bersama-sama menghargai dan menyumbang kepada usaha mengekalkan bahasa yang kian pupus itu. We had to try to preservekan bahasa itu lah. Pada peringkat awal kita buat satu buku cara bercakap sebagai panduan untuk menarik minat orang Mirik supaya menyumbangkan perkataan yang perlu didaftarkan. And this second one is a bigger one. We collect all the perkataan itu ada detail data. InsyaAllah, we are now also working together with Dewan Bahasa, trying to make a dictionary. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada Rabu. Pada masa yang sama, persatuan itu turut mempersembahkan buku Ideh Itai kepada Ketua Menteri. Selain itu, turut diserahkan sebagai cenderahati kepada Ketua Menteri adalah buku budaya tradisi kaum Jati Mirik Budaya dan Adat Perkahwinan dan buku seni ukiran perkuburan lama Jati Mirik hasil kerjasama dengan Universiti Malaysia Sarawak dan Pustaka Negeri Sarawak. Seramai 109 pegawai dan anggota polis dari 3 buah balai polis di Kuching terpaksa dikuarantin selepas 2 daripada suspek kes pergaduhan di Jalan Green Hill yang ditahan pada Ahad didapati positif COVID-19. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata, kesemua pegawai dan anggota berkenaan telah menjalani ujian saringan COVID-19. Menurut ID, pegawai dan anggota polis yang terlibat adalah dari Balai Polis Gita, Sekama dan Tabuan. Mereka terdiri daripada 10 pegawai dan 99 anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah, Polis Pengiring dan Warden Lokap. Ada 2 tahanan yang disahkan positif dan ada seorang lagi yang dia pada ujian test pertama dia negatif, tapi dia ada simptom. Jadi dia pun dibawa oleh pihak KKM ke hospital lah untuk dia buat swab kali kedua. Dan untuk anggota kita ada 3 buah balai ni kerana ada close contact. Dia ni semua tahanan ni ditempatkan di 3 balai ni kerana dia 2 kumpulan yang berbeza dan ramai 99 anggota dan 10 pegawai kita dah buat ujian swab lah dengan KKM pada hari ni lah. Menurut ID, petugas Kementerian Kesihatan KKM menyifatkan pegawai dan anggota terbabit sebagai kontak rapat kepada kedua-dua suspek positif COVID-19 itu. Sehubungan itu, mereka telah dikuarantin selepas menjalani ujian calitan hari ini. Ditanya status keluarga kepada anggota polis berkenaan, pihak KKM telah mengambil segala langkah perlu termasuk membuat saringan kontak rapat jika perlu. Pada Ahad, seramai 9 lelaki berusia antara 20 dan 35 tahun disyaki terbabit dalam pergaduhan di Jalan Green yang dipercayai berpunca daripada seorang wanita. Pelancaran Didik TV ternyata mendapat sokongan ramai pihak, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Ini berdasarkan cabaran yang dihadapi ibu, bapa, guru serta murid yang mempunyai pelbagai latar belakang ketika situasi sukar pandemik ini. Kaedah yang digunakan memang dapat menarik perhatian anak-anak, pelajar-pelajar, khususnya mereka yang sedia gadget ataupun sedia telefon bimbit dan kawasan pedalaman. Katanya lagi, dengan adanya saluran ini, ibu bapa tidak lagi perlu risau untuk memikirkan soal gadget dan mereka boleh memantau anak-anak mereka menerusi saluran berkenaan. Senada dengan Majid, Pamela N turut berpandangan bahawa saluran ini juga sesuai untuk setiap peringkat persekolahan. Pun Didik TV itu sesuai untuk semua lapisan dari prasekolah sampai tingkatan 6. Even silibusnya memang ada. So senanglah untuk parent dan untuk pelajar lah.
Sementara itu, menurut Faridah Seli dan Julia Rigo, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara dalam talian masih belum dapat mencapai objektifnya dalam masa yang singkat. Hal ini kerana tidak semua murid yang dapat mengikuti sesi tersebut ekoran terdapat pelbagai kekangan, terutamanya apabila ibu bapa murid itu bekerja. Ibu bapa yang kerja itulah masalah yang paling utama. Contohnya ibu bapa yang kerja dan mereka terpaksa menggunakan hanya satu peranti. Jadi murid ini terpaksa buat kerja yang diberikan oleh guru-guru apabila ibu bapa pulang ke rumah. Cabaran dia bagi parents yang hantar anak diorang masuk sekolah yang dui bahasa macam sekolah Cina. Mostly sebab tak semua parents yang hantar anak diorang ke sekolah Cina, diorang faham bahasa Cina. And then bila cikgu diorang bagi kerja rumah, mostly cikgu dia akan bagi dalam bahasa Cina, and then agak susah untuk kamu orang explain ataupun any instruction tu memang dalam bahasa Cina lah. Jika menerusi didik TV pula katanya, berkemungkinan saluran ini akan membantu pelajar yang bakal menduduki peperiksaan umum. Perkembangan seterusnya. Produk usahawan tradisional tempatan mahupun moden berpotensi tembusi pasaran antarabangsa. Ia mampu dicapai dengan landasan pemasaran dan penghasilan bahan yang bersesuaian dengan cita rasa semasa. Tiada yang mustahil tanpa mengira lokasi baik di bandar mahupun luar bandar. Seperti di kawasan Beting Maro, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan bagi membantu masyarakat setempat memasarkan produk mereka ke pasaran luar. Dan kita juga telah menyediakan pusat ekonomi, iaitu pusat mereka menjalankan aktiviti ekonomi seperti pemrosesan hasil pertanian seperti keripik, kuih-muih dan termasuk kerap tangan dan sebagainya. Bagi pengusaha keripik di Kampung Sepinang Pusa, Hamzah Aro, pada mulanya Hamzah menghasilkan keripik hanya untuk dinikmati ahli keluarganya. Tetapi tidak menyangka saban hari permintaan kian meningkat. Mula-mula kami mula biasa je lah, kita makan je. Dah bila kami bagi-bagi dengan kawan nak masuk ada minat lah. Jadi minta sidak kedai lah. Lu kami hantar di kedai. Selain Hamzah sebagai pengusaha keripik, pengusaha kraftangan yang juga dari Kampung Sepinang Pusa, Rosli Marshidi berkata, idea penghasilan produk kraftangan daripada bahan terpakai mula hadir setelah melihat potensi serta permintaannya yang tinggi. Idea tu sebenarnya mula-mula kami bukan sekadar nak mula satu lah. Mula-mula kami jual RM1,000 kot. Daripada RM1,000 dijual harganya berapa sangat. Jadi kami cubalah dengan idea sama dengan adik kami mula idea aja. Pendedahan yang diberi kepada golongan pengusaha tempatan seperti ini turut berupaya memberi semangat kepada mereka untuk menghasilkan lebih banyak produk berkualiti yang bukan sahaja bertujuan meningkatkan sumber pendapatan. Malah secara tidak langsung mampu menarik kehadiran pelancong luar. Rancangan kami, ialah tak inginlah kami nak mesagi pasaran keripik kami ke tempat-tempat yang nak tu macam di Kuching ke apa ke, sekiranya ada orang nak nempah apa-apa lah. Harapan kami, kalau bolehlah kami nak majukan sikit usaha tu macam tu, daripada bersih dibuang bagus kita bola macam tu, macam perhiasan. Kalau boleh kita nak perluaskan lagi produk macam tu lah. Produk-produk ini juga bukan sahaja meningkatkan ekonomi Sarawak tetapi juga dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk di luar bandar dan juga meningkatkan kreativiti bagi penduduk tersebut. Itu sahaja laporan daripada saya, Kaizari Afindi, dan juru kamera Awang Azmil melaporkan untuk TVS. Hubungan baik antara guru dan komuniti setempat penting. Bukan sahaja demi kemajuan pendidikan, lebih penting hubungan baik itu mampu membantu meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat. Menyedari hal itu, Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri Layar menubuhkan Jawatan Kuasa Pembangunan Pendidikan Layar (LEDC) bagi mengeratkan hubungan guru dan komuniti setempat.
Pengerusi LEDC, Paul Lagang berkata, sejak ditubuhkan pada 2019, jawatan kuasa itu telah menganjurkan sebanyak 21 program. Katanya LEDC yang diilhamkan penubuhannya oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Layar, Gerald Rentap Jabu, saling melengkapi antara peranan guru dan masyarakat setempat di Betong. Nama 7 LEDC itu tadi, 7 LEDC tadi, Siti kita ngerapat ke kawal bala cigu ngau komuniti setempat. Kedua, kita akan tolong bala cigu semajako pihak JPN, pihak PPD kira tusahkan tolong beri bandian sama ada kat khusus atau mungkin sekolah ada belanja atau ke mayanya tadi utai tadi tidak PPD nak boleh nganjuang, jadi kami masuk campur nganjuang boleh cikgu khusus. Menurutnya, antara program utama yang dianjurkan LEDC adalah Jollyphonics. Pagi menyediakan pelajar tadika untuk masuk ke tahun 1. Program itu mendedahkan kanak-kanak tadika kepada mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris untuk masuk ke sekolah rendah. LEDC menyasarkan dalam tempoh 5 tahun akan datang, pelajar yang menyertai program Jollyphonics dapat menguasai bahasa Inggeris dengan sepenuhnya. Bantuan lain disediakan LEDC termasuk memberikan sebanyak 305 unit tablet kepada pelajar tingkatan 5 di 3 buah sekolah di Layar yang akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM pada tahun ini. Tablet sumbangan Adun Layar, Gerald Rentap Jabu itu bagi memastikan pelajar di kawasan tersebut tidak ketinggalan dalam kemajuan teknologi. Sebelum ini, para pelajar tingkatan 5 berkenaan telah diberikan pemacu pendrive. Dan menurut Paul, usaha dilakukan LEDC seiring dengan program Negeri Sarawak iaitu membangunkan ekonomi digital. Sekian sahaja ringkas untuk jam ini dan jangan lupa temu janji kita di ringkas jam 12 untuk perkembangan terkini dan semasa. Saya Jessica Cheng, salam hormat dan jumpa lagi.